Hai, so mari kita masuk SPM Sejarah bab 3, iaitu dua topik, Jemaah Menteri daripada Kelantan dan Negeri Sembilan Adat Pepatih yang mempunyai unsur demokrasi. Okey, pertama sekali kita tengok Jemaah Menteri di Kelantan yang masih diamalkan pada masa kini. Jemaah Menteri dibentuk oleh Sultan Muhammad II, okey, bertujuan untuk melicingkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan. Sultan Muhammad II dia sangat bijak sebab dia tak nak ada kucil kacil, ada pertelingkahan antara berlaku di dalam negeri Kelantan, sebab ini mudah memberi peluang kepada British untuk campur tangan. Oleh itu, Sultan Muhammad dia sangat bijak, dia terus menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam perebutan kuasa. Lepas tu dia menggantikan tu dengan golongan pembesar yang digelar sebagai Wan dan Nik. Kita dapat 9 jemaah menteri dibentuk. Setiap jemaah menteri mempunyai fungsi tersendiri. Okay, kita tengok jemaah pertama tu, jemaah penasihat raja. Seperti namanya, ia menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia. So jemaah menteri istana pula, okay, menguruskan adat istiadat diraja. Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman dia macam mahkamah sekarang, okay? Dia mengendalikan urusan penting terhadap berkenaan dengan keadilan dan kehakiman. Manakala jemaah menteri dalam negeri pula dia macam polis sekarang, menjaga keamanan negeri. Jemaah menteri luar tu, okay, menguruskan darsa dan hal ehwal luar negeri. Maksudnya hubungan diplomatik dengan negeri lain tu semua merupakan tugas jemaah menteri luar. Jemaah menteri perbendaharaan pula, okay, ialah menteri kewangan, merupakan menteri kewangan sekarang, okay, mengendalikan apa? Harta benda dan hasil masuk. Manakala jemaah menteri peperangan tu menguruskan pertahanan dan keamanan negeri. So jemaah terakhir tu jemaah menteri pentadbiran dan pengimarahan negeri, iaitu menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri. Okay, 9 jemaah menteri dibentuk semasa Sultan Muhammad II, semasa pemerintahan Sultan Muhammad II di Kelantan, bertujuan untuk melicingkan pentadbiran di Kelantan. Seterusnya kita tengok, okay, kita belajar tentang adat pepatih di Negeri Sembilan, okay, yang ada apa? Yang ada unsur demokrasi. Okey, adat pepatih di Negeri Sembilan yang masih sampai sekarang kita masih mempunyai sedikit, okey, masih mengamalkan sedikit, bukan semua, sedikit adat pepatih, okey, yang diamalkan pada masa dulu. Okey, so di Negeri Sembilan, pemerintah tertinggi itu dipanggil apa? Yang di-Pertuan Besar atau Yang Tuan Besar. Beliau merupakan pemerintah tertinggi, tetapi beliau tidak mempunyai kuasa mutlak. Setiap keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Besar perlu berunding dengan orang bawahannya, iaitu undang. Okey, so manakala undang dipilih oleh orang bawahannya, iaitu lembaga. Undang tu merupakan ketua daerah yang dipanggil ketua LUAK, LUAK, LUAK. Okey, bawah lembaga ialah bapa, yang akhir sekali ialah anak buah. Okey, seperti yang saya kata, adat pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilan mempunyai unsur demokrasi sebab Yang di-Pertuan Besar tidak mempunyai kuasa mutlak.
dia dilantik oleh undang, dia tidak berkuasa untuk melantik siapa-siapa. Setiap keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Besar perlu berunding dengan undang. Manakala undang tu ketua LUAK, L-U-A-K, iaitu ketua daerah. Okey, beliau dipilih oleh lembaga undang tu bertanggungjawab untuk melantik Yang di-Pertuan Besar. Lembaga itu merupakan ketua suku anggota masyarakat yang bertanggungjawab terhadap suku. Lembaga ada kuasa untuk memilih undang. Bapa pula dia macam ketua kampung, okay? Yang dipanggil ketua perut. Beliau merupakan orang penting sebagai untuk dirujuk apabila terdapat sebarang masalah, terutama masalah berkaitan dengan adat. So kita boleh kata adat pepati yang diamalkan di Negeri Sembilan, okay, mempunyai prinsip demokrasi, iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu saja dua topik hari ini untuk bab 3 sejarah, iaitu adat pepati di Negeri Sembilan yang ada unsur demokrasi dan sistem jemaah menteri di Kelantan.